Saya tengah live. Page susah dah. Ya? Semua media sosial. Betul. Okey. Faris. Nama penuh? Ahmad Faris. Yang ni cuba tarik di sana sekejap. Tak suka dia. Itu masalahnya. Berdirilah. Berdiri. Oh. Okey. Sekarang Ahmad Faris akan menyampaikan ceramah yang bertajuk suka kan? Dia tengok pelik. Dengan ayahnya suka. Faris. Faris. Tengok sini. Dia seduh. Wow. Dia seduh. Ya. Semualah alasan dia. Lepas tu kita ni waktu seduh. Besar Besar kan? Makin dewasa makin tua. Cik pegang jap. Nak anak kecil kan? InsyaAllah. InsyaAllah. Ya. Cucu lah maksudnya. Kan bukan anak kan, cucu. Tengok kepada adik. Banyak tu. Faris. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Meriahnya. Ke atas tu baik, ke bawah tu baik. Masya Allah. Ini anak saudara ni, anak buah. Ini mak buah, anak menakal. Anak saudara, anak buah, ini mak buah. Buah-buahan. Saya suka. Gitu kan. Masya Allah. Anak fruit. Ini anak fruit saya ya, anak fruit. Anak fruit namanya Ahmad Faris. Ahmad Faris. Ya. Wak sulung Ahmad Mujahid ke? Dah tak ada formula. Tak ada. Mujahid saja. Okey, anak pertama Mujahid, yang kedua Syakira, Syakira, Sofia, Sofia, untuk Ahmad Faris. Ahmad Faris. Jadi laki perempuan laki. Kepik. Gepik. Jadi tupiklah laki pula. Kalau Masya ada benda Allah. pegang, sudah. Ya. Dalam sedari kepik. Baru 4 tahun duit. Aboy mak dia. Okey ni kan mungkin kata Ustazah duk belah siapa tu lelaki tu. Ada irasa. Ada orang Terengganu panggil ada meh tak? Ada meh tak? Di mana persamaan kami hidup? Sudah ada sama. Ada sama. Sama. Ada sangat meh tau. Bisa aku. Hidung. Misal sama. Kata hidung macam maco kembang. Style gaya ha. Oh, hidung berbunga. Budak-budak ni kan tak mau kata gitu. Kalau Yalah. anak cik apa bunga. Hidung berbunga. Hidung berbunga. Ada. Lepas tu janggut sama. Ini adik saya. Namanya Ustaz Abdul Hadi bin Harun, bin Haji Harun. Umur apa? Baru 26. Tambah 10. Ya, umurnya 26 tambah 10. 36. Baru. Kita beza 4 tahun je. Ya dah. Kan 11 tahun je. Adik. Dahsyatnya. Saya umur 40. Ya. Adik bawah saya 39. Lepas tu Aisyah 37. 37. Lepas tu 36. Rapat kan? Saya anak nombor 2. Anak nombor 5. Oh, memang betul-betul tengah-tengah. Ada belakang, ada kakak, ada abang, ada adik ada puang, belakang. ada adik lelaki. Wah, rasa belaka nikmat Allah. Allah. Nikmat ah, ada kakak macam ni. Ini adik saya, adik yang kalau ikutkan adik nombor 3 saya lah. Saya anak nombor 2. Ustaz Abdul Hadi anak nombor 5. Semuanya 10 adik-beradik. 3 lelaki, 7 perempuan. Ini isterinya, Ustazah Syakwanah. Kan sengih-sengih gitu. Ya. Lengoh kan? Lengoh. Jadi encik memang tak lulu dah nak ada anak kecil. Tunggu cucu lah Okey, ini isterinya Ustazah Syakwanah. Bye-bye sikit Ustazah Syakwanah. Itulah awak kena, ada soalan lagi kena tolong gerak-gerakkan. Tunjuk Ustazah Syakwanah. Nak gerakkan yang lain juga.
Okey, saya Syahwana, Ya, ya. umur sebaya Muda 2 tahun. Oh, ya ke? 30 sebab 34. Dua-duanya sama-sama belajar di Jordan. Yang bawah tu dia macam menunduk kan, bawah sekali. Betul. Awak kena tegakkan dia. Kalau tak nampak muka. Ha, gitu. Okey. Baik, kena ada yang tolong juga. Ya. Nak cakap sangat ni. Ha, cakaplah, cakap. Mana cakap apa? Cakap dik. Ha. Kena ke. Ni dapat juga. Awak duduk sini. Yang ni nampak ni. Oh, memang lah. Ani fokus ni. Dia nak dinner. Oh, nak dinner. Alasan ni, nak lagi ni. Saya Syahwana dulu belajar di Jordan ambil kos sama. Ambil fiqh wa usul dulu. Fiqh wa lah, usul syariah. Syariah lah, syariah. Oh, hebat Syariah sangat. ada 2 usul dia dengan fiqh. InsyaAllah. InsyaAllah. Belajar terbaik lah ni. Ya. Buat Masa terpilih. terpilih. Masa belajar Jordan dulu ni pelajar terbaik ni, best student. Jadi sekarang beliau adalah pengurus kepada galeri Ustazah Azmat di Terengganu, Cawangan Terengganu. InsyaAllah kita akan InsyaAllah. kembangkan ilmu tu. Tak tahu itu lagi. Kembang bisnes. Ya, bisnes pun akan kembang. Kita nampak tu ada harapan untuk InsyaAllah, berkembang maju tu. InsyaAllah. InsyaAllah. Sudah ambil tauliah, dah ambil. Jangan ambil Mencatat dosa. kan? Kan nak jadi. Mencatat pula. Dari baik. Jangan. Okey, ni nak dinner. Okey, Ahmad Farid nak dinner. Okey, ya Allah kerahnya baru 4 bulan. Ya Allah. Kita lah tak berjalan kot. Oh, tengah. Bayangkan ni baru 4 bulan tapi kerah kan. Tak lembut langsung. Ya Allah, dia lawan. Jadi kalau angkat dia tak mau duduk, dia terus berdiri. Tengok dia lawan. Ya, kalau tu berdiri. Tengok ha. Sekejap. Ini anak nombor 4. Ni anak nombor Nombor 3. 3. Ni nombor 3 kakak Safia. Masya Allah. Okey. Gila dinner dengan mak dia. Yeay. Allah, lebih pula. Okey. Dua-dua ni belajar di Jordan tapi adik saya ni kena rapat sikit. Sebab apa? Telefon ni. Apa ni? Lepas tu sambung buat master di Jordan. Bidang Yang sama, fiqh wa usul. fiqh wa usulu. Okay, dia punya apa ni, perkhususan dalam usul fiqh lah. Perkhususan dan usul fiqh. Oh, Masya Allah. Sekarang Ustaz Dadi bertugas di Thesis. Terengganu Strategic and Integrity Institute. Ya, sebagai Sekarang ni, sebelum ni sebagai fellow penyelidik, tapi bertukar kepada bidang pengurusan. okey, dari bidang pengurusan bahagian Bahagian pengurusan. Dia pengurusan. panggil, kalau jawatan tu ketua bahagian pengurusan lah. Oh, gitu. Yang mengurus syarikat lah. Oh, hebat. Ketua bahagian pengurusan. Okey. Jadi ada Iras tak? Awak baca sikit komen-komen. Ada tak orang kata? Ramai orang komen tentang baby je. Oh, tentang baby, betul. Memang baby memang satu tarikan lah. Ha. Ni adik saya, nombor 5. Saya tak diras. Tak ada Iras? Ada Adik Iras. ustazah ke? Adik ustazah yang last kali umur berapa? Mulut tu adik Iras. Betul, oh mulut ada Iras. Sebab ada se. Adik ada se, Kak Mak pun ada se. Yang ini suami saya. Bukan adik ke, bukan abang ke, ni suami saya. Ada Iras tak kami suami isteri ya? Kawan kata kalau jodoh kuat, jodoh ini. Tapi kita jodoh kita kuat, panjang, sampai mati, sampai syurga kan? Kami ada Iras ke? Ada. Ada Iras. Dia kata bentuk muka ada iras. Betul muka dengan? Macam abang Ada ustazah. iras. Ni macam abang. Memang abang saya lah. Cik abang saya. Cik suami saya. Ini adik saya. Boleh sambung dah tu? Dik? Boleh sambung Mat. Okey, saya ni bersiaran daripada galeri Ustazah Asma Harun Terengganu. Ya. Jadi bersama dengan Ustaz Hadi, penceramah pendakwah juga, ngajar-ngajar di masjid, di surau di sekitar Terengganu. Sedap ceramah ni, sedap. Hadi, Ustaz Hadi nak tanya sikit lah. Sekarang ni yelah orang kita ni ada je benda nak jadi ke baloh, orang Terengganu kata baloh. Sebenarnya kalau baloh bercanggah pendapat, bercanggah pendirian, macam tu lah kan. Jadi sajalah ni kita nak bercakap sikit berkenaan dengan isu boykot. Isu boykot.
mula-mula okey lagi ni kita punya kempen boykot ni. Lama-lama adalah suara-suara yang tidak bersetuju dengan boykot. Ada suara yang kata alah boykot bermusim. Kedua, alah boykot kita tak beri kesan pun. Tak efek sangat pun mereka. Ada yang kata boykot ni macam merugikan kita je. Ia akan lebih memberikan kesan buruk kepada kita sahaja. Tapi mereka kita sebut Yahudi, Israel ataupun Amerika dan sekutunya tak affected sangat pun. Jadi mungkin ada apa-apa lah Ustaz Adi nak sebutkan tentang bab isu boykot. Sebab tu lepas tu kita pergi kat Ustaz Fazli ya. Okey. Bismillah. Dia bukan formal tak. Mana perbincangan. Kalau tak kena buat keluar dalil lah. Okey. Masya-Allah. Jadi terima kasih kepada kakak saya. Biasa panggil Kak As. Kak As. Oh, dah pernah panggil Kak As, panggil Kak Mak. Nama saya Asma, panggil Kak Mak. Kalau Kak As tu macam luar sikit lah. Tapi adik-beradik ni panggil Kak Mak lah. Sampai satu cerita tu, bila pergi kat luar tu orang ingat, mak dia panggil mak saja dulu. Nak mak. Jadi orang luar ingat mak lah. Betul. Tak mudanya mak dia. Sebenarnya apa yang adik saya cerita ni pernah berlaku. Saya macam keluar dengan adik saya. Masa tu saya sekolah menengah kot. Lepas tu adik saya panggil Kak Mak, Kak Mak. Mak, Kak Mak. Jadi orang tak dengar Kak panggil mak. Lepas tu bunyilah orang tu bercakap, mudanya mak ya macam budak lagi. Takkan kita tiba kita nak terangkan saya kakak. Nama saya Asma, adik-adik panggil Kak Mak. Orang kalau nak bunyi model sweet Kak As. Kak As, macam tak adil lah. Okey, jadi isu boykot ni sebenarnya isu seluruh dunia lah. Seluruh dunia, terutama sekali melibatkan umat Islam. Kerana kita berada di satu zaman yang mana kita tak boleh nak elak daripada secara tak langsung. Dia beza dalam dua keadaan lah. Sumbang secara langsung dengan sumbang secara tidak langsung. Jadi kalau berkaitan dengan isu ni, antara usaha yang dilakukan oleh orang Muslim, sama ada persatuan orang Islam, kesatuan peniaga orang Islam, dah lama dah kempen untuk beli produk Muslim. Tapi di sana ada usaha yang kedua, iaitu untuk kita tidak memberi support kepada produk bukan Muslim. Dan juga yang lebih kritikal sekarang ni, dia bawa ke arah boykot apa-apa yang melibatkan sumbangan secara langsung kepada Zionis Israel lah. Sebab bila kita tengok apa sahaja yang ada di pasaran, bukan sahaja di bidang makanan lah. Contoh kalau kita sebut makanan ni, penyediaan makanan seperti McDonald, KFC dan seumpamanya, itu memang kita dah tahu dia punya bagaimana franchise cawangan dan seumpamanya. Tapi di sana bila kita semak, bukan sekadar makanan sahaja, dia melibatkan kegunaan harian kita, sehingga kita punya aplikasi yang dalam telefon, dalam komputer, semua secara tak langsung akan terlibat. Jadi di sana ringkas je, ini pandangan saya lah berdasarkan penelitian dan juga mungkin beri pendapat lah. Walaupun di sana ada yang mengeluarkan fatwa menyatakan bahawa benda yang tidak langsung ni kita tidak boleh boykot 100%. Tapi apa yang kita boleh buat ialah, selain daripada kita meneruskan boykot yang kita buat sekarang ni, kita kena bezakan yang mana langsung, yang mana tidak langsung dahulu. Yang kedua, pastikan kita ni ada alternatif yang kalaulah makanan tu tidak sihat, jelas bukan sebab kita boykot saja kita elak, sebab Islam ni mengajar kepada kita untuk elak perkara yang memudaratkan. Itu yang pertama lah. Lepas tu kalau nak beri banyak lagi, jadi Ustaz Tengku Fazli banyak lagi hujahnya. Tapi yang saya boleh utarakan, apa yang berlaku, saya tidak menghalang, malah menyokong usaha boykot ini. Tapi dalam masa yang sama, sekiranya kita ada saudara mara kita yang terjejas sebab boykot, sama ada dia pekerja dan seumpamanya, itulah ruang kita untuk bantu mereka sebenarnya. Betul. Maknanya bukan kita pergi herdik mereka pula, tidak.
Kerana itu bukan yang diajar dalam Islam. Dengan kata lain, boikot supaya musuh terkesan. Tapi jangan pula orang Islam sendiri terkesan. Sebab di sana dia ada banyak kaedah lah dalam usul fiqh ni sampai ke satu peringkat. Kalau ada mudarat yang ringan, untuk kita dapat manfaat yang besar. Jadi perkara tersebut dibenarkan. Contoh ni mungkin isu sensitif. Tapi baru ni, kalau perasan tak perasan, Ustaz Hasmat pergi ke Jerusalem dan pergi melawat Aqsa. Di sana, bila saya duduk di Jordan, memang antara isu dia apakah hukum ziarah di sana. Jadi sebab kita ada satu cok tu memang dibayar masuk ke Israel, jelas. Tapi atas dasar untuk kita beri penjelasan bumi kiblat kita yang pertama dulu. Jadi masalah kita sebut mudarat yang kecil kita bayar ke Israel ketika itu untuk kita masuk, itu dimaafkan dan tidak boleh dijatuhkan hukum haram masuk untuk ziarah. Jadi kalau kita tengok kat situ, kita masuk sebab kita nak tunjuk Masjid Al-Aqsa macam ni, dan inilah rasa cinta dan kasih kita, dan kita sebarkan kepada yang lain yang tak pernah sampai. Jadi ketika itu, hukum di situ walaupun di sana ada kita sebut beri sumbangan secara langsung yang diharamkan, tapi sebab masalah tujuan kita lebih besar, manfaat dia dibenarkan dalam Islam. Tapi dia berdasarkan situasi masing-masing lah. Kalau ada yang niat memang nak pergi melancong saja, tak ada niat rasa cinta kasih, itu kita serah kepada Allah. Begitu juga dalam isu boikot, saya cuba beri pandangan yang sama lah. Kita boleh boikot yang secara langsung kalau kat kita ni memang tak beli kat dia, dan kita tak ada keperluan pun nak beli benda tu, dan kita punya alternatif banyak. Jadi ketika itu tidak masalah, dan pekerja pun sebenarnya boleh pilih banyak lagi peluang pekerjaan yang lain, dan kita kena bantu mereka. Jangan sebabkan tidak ada peluang pekerjaan kita desak mereka. Akhirnya mereka ni bukan sahaja rasa rasa terseksa dengan boikot, malah mereka menunding inikah Islam, jadi salah faham pada Islam pula, sedangkan tindakan kita yang salah. Panjang pula rasa dah boleh mic ni, gitulah. Tapi okey. Alhamdulillah, seronok mendengarnya. Masya Allah. Dik, yang pasang di phone tu, sorry, speaker tu, mana dia punya ni, mic? Tak bagi. Kalau ikutkan, dia tak boleh nak dengar tau. Hanya ni dia dengar je macam biasa je ni. Yelah, maksudnya mic dia mana? Sebab awak dah pasang, dia jadi tersekat juga nak dengar. Saya dah pasang dah ni dah. Ya, tapi dia ada mic dia yang... Saya Dia boleh guna dua-dua. Saya buat tepi tu sebab yang akan dengar je. Ya, tapi tak jelas lah, Dik. Biasa orang kan pasang di tudung, pegang, of course lah jauh. Situ jadi jauh lah. Berapa letak jauh? Kan biasa pasang dah orang pakai paling dekat, lagi bagus lah, lagi jelas. Lainlah kalau letak depan ni. Itu tak sabit. Okey. Dia ada berapa mic? Isu teknikal. Okey, sekarang dah ada dah semua. Okey. Jadi kita boleh pasang macam ni. Jadi semua ada. Okey, subhanallah, tuan-puan sekalian. Duk molek macam lengoh. Duk molek. Tak boleh kalau belakang sangat dengan nampak. Nampak. Tuan-puan sekalian, pasal isu masa saya pergi ziarah Masjid Al-Aqsa, memang ada banyak pertikaian lah. Ada banyak pihak juga. Ada banyaklah juga pihak tadi saya rasa tutup benda ni ada dalam tu dan bertutup kan. Lagilah tak dengar deh. Okey, barulah suara akan jelas. Kalau tak, dia macam suara jauh dengan tak dengar. Jadi tujuan mic ni adalah untuk dipakai dan didekatkan dengan mulut. Okey, sahabat-sahabat, tuan-puan sekalian, masa saya pergi Masjid Al-Aqsa tu, memanglah macam-macam lah pendapat. Ada yang kritik lah bila saya masuk. Tapi bila kami masuk Masjid Al-Aqsa, penduduk Palestin ni menangis tengok kami orang Islam daripada luar datang. Sebab dia kata jarang sangat orang Islam sendiri yang datang ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Dan ketika saya masuk dalam Masjidil Aqsa, kebanyakan pelancong bukan Islam yang masuk. Dulu mereka tak benarkan, tapi selepas mereka menguasai dari segi politiknya,
ramainya daripada Perancis, Itali, Barat lah. Bila tanya-tanya, kebanyakannya mereka masuk dengan pakaian mereka, bayangkan. Dan mereka melangkah masuk, bergambar, jadikan tempat pelancongan, iaitu di mana? Di masjid kita, di Baitul Maqdis. Jadi kita tahu Baitul Maqdis tu keluasannya, yang itulah yang petak tu lebih kurang dalam hampir 30 ekar tu, seluruhnya adalah Baitul Maqdis. Dalam itu ada 5 masjid. Masjid Qibli, Qubbatus Sakhra, Masjid Qadim, Masjid Mirwani dan Masjid Burak. Jadi Alhamdulillah, saya sendiri masuk ke 4 masjid ni, kecuali Masjid Burak tak dibuka ketika itu. Jadi bila kita tengok sendiri, dan saya balik bercerita, bila ada jemputan tentang bab Palestin, saya boleh cerita bagaimana suasana Baitul Maqdis, kan, Masjidil Aqsa, bagaimana suasana, membuatkan kita umat Islam membuat keinginan untuk membebaskan Baitul Maqdis supaya umat Islam bebas masuk. Bila saya berada di Jordan, kan, kita jumpa ramai Palestinian yang berada di Jordan. Yang menguruskan kami pun Palestinian. Bila mereka dah keluar pada Palestin, mereka lagi tak boleh masuk ke Palestin. Mereka lagi tak boleh masuk. Tapi mereka rindu kampung halaman mereka. Sebab itu mereka mengharapkan sangat, bila dia orang yang driver ni, dia Palestinian. Lepas tu dia nak hantar, dia yang uruskan kita nak masuk. Dia kata, kamulah menjadi wakil kami, sebab kami tak nak masuk. Kami sangat merindukan tanah air kami. Kami rindukan rumah-rumah kami. Tapi kami menghantar kamu pun dah rasa terubat sikit. Jadi sebab itu ada pendapat yang mengatakan dilarang. Ada pendapat kata diharuskan. Ada pendapat kata bagus, maksudnya dituntut pergi supaya memberikan semangat kepada warga Palestin yang masih berada di dalam. Sebab apa? Dia merasakan sokongan secara langsung. Bila kita jumpa di Masjidil Aqsa tu, Palestin yang hidup situ, dia tanya, kamu daripada mana? Malaysia. Dia kata, terima kasih datang ziarah, terima kasih datang jumpa kami, terima kasih kamu sanggup meredah susah payah nak masuk, dan kedatangan kamu memberikan kekuatan kepada kami. Dia tak adalah rasa maksudnya sesama dia je saling menguat. Lepas tu kita bagi tahu, kami Malaysia sangat bersama dengan kamu, begini, menangis dia. Lepas tu itulah cara kita boleh bagi bantuan langsung. Sebab mereka memang akan jumpa kita, bagi tahu saya ada anak yang sekian, ada ini, kita pun bantu. Jadi begitulah, macam Ustaz Adi kata, bukan kerana untuk melancong. Okey, pasal boykot nak dengar daripada Fadil Encik Suami, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bila berbicara tentang boykot, sebenarnya cukup luas untuk dikupas. Betul. Terlalu luas. Jadi berfikiran orang yang macam saya ni pula sempit fikiran je. Maknanya tidak banyak mengetahui tentang pelbagai sudut perbincangan, sebab pandangan manusia itu berbeza. Dan sehari dua ni pun ada isu-isu yang ditetuskan oleh individu yang memperkatakan isu boykot menurut pandangan mereka sendiri, dan menerima teguran, kecaman yang cukup hebat jugalah. Jadi pelbagai pandangan. Namun kita lihat kepada isu ini, dia telah merebak seluruh dunia. Ramai antara orang Islam sendiri bergabung, bersatu. Termasuk yang bukan Islam pun bergabung di seluruh dunia. Demonstrasi jalanan menunjukkan kesatuan, menyokong Palestin dan mengutuk tindakan kejam Israel terhadap Palestin, bila mana mereka membunuh dengan kejam umat Islam Palestin. Jadi mereka membantah, sebab atas dasar kemanusiaan tidak wajar di zaman sekarang ini dibunuh manusia sewenang-wenangnya, termasuk kanak-kanak dalam kem-kem pelarian, di hospital, di sekolah. Lalu kita fikirkan bagaimana manusia sanggup membunuh kanak-kanak kecil yang tidak berdaya dan dibunuh di tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Tak masuk akal kita. Di hospital, runtuh hospital, di tempat kem pelarian, dalam perjalanan melarikan diri pun dibunuh mereka. Dan inilah satu kekejaman yang tidak boleh diterima. Lalu bergabunglah orang bukan Islam, terutamanya di Eropah, di Barat sendiri pun mengutuk tindakan tersebut. Lalu kita bertanya, apakah peranan kita sebagai umat Islam yang kita boleh bantu dari jauh selain daripada doa adalah boykot. Dan boykot ni benda yang sangat-sangat terkesan sebenarnya. Kita lihat kepada beberapa contoh minuman gergasi dunia ini di Barat ni, dia menjunam jualan dia. Walaupun bukan kita Islam saja, orang bukan Islam pun boykot.
banyak restoran-restoran yang ditutup. Mereka sendiri memboikot. Mereka tetap boleh, sebab mereka yakin bahawa syarikat-syarikat inilah menyumbang kepada persenjataan. Kuncinya adalah persenjataan itu digunakan untuk membunuh umat Islam. Jadi mereka tak boleh terima. Kita apatah lagi di Malaysia ini, kita boleh boikot walaupun kecil, sebab kita mengikut kemampuan kita. Kita sumbang mengikut kemampuan kita. Lalu kita pun tidaklah memikirkan tentang kesannya besar atau kecil. Sebaliknya usaha kita sendiri, bagaimana kita lihat usaha kita untuk membantu umat Islam dan memberi suara kita, melihat kepada dunia yang kita boleh bantu mengurangkan ataupun memberi tekanan kepada kuasa-kuasa besar ini melalui sumber ekonomi disalurkan kepada mereka untuk digunakan dalam persenjataan, ketenteraan dan sebagainya. Jadi kita lihat inilah usaha yang kita mampu. Usaha yang kita mampu kepada produk-produk yang terjamin dan disahkan dah menyumbang kepada Israel untuk membunuh ataupun mendapatkan sumber kewangan mereka untuk dalam senjataan. Jadi kita membantulah. Yang jelas, sebagaimana Ustaz disebut tadi lah, yang jelas membantu kepada mereka dalam membeli senjata, mendapatkan khidmat ketenteraan dan sebagainya. Lalu kita membantu mengurangkan, sekurang-kurangnya suara kita ini, mesej ini sampai kepada mereka yang kita tidak bersetuju dengan tindakan mereka. Kalaulah dunia ini bergabung, umat Islam bergabung, insya-Allah kita boleh menguatkan mesej-mesej ini dan menyampaikan kepada mereka yang dunia mengutuk mereka, tindakan mereka lah. Itulah saya. Masya Allah. Terima kasih. Terbaik. Tuan-puan sekalian, Masya Allah, kita bersiaran daripada galeri Ustazah Asma, Cawangan Terengganu, branch Terengganu. Ini adik saya, sebab ada kata macam, kenapa Ustazah duk tepi lelaki tu, mereka tak boleh terima ni sama ni. Inilah lelaki satu-satunya hidup saya. Tapi saya ada 3 orang adik lelaki. Ini adik lelaki yang nombor 2. Adik lelaki yang pertama Ibrahim, ini Abdul Hadi. Ustaz Abdul Hadi. Adik lelaki ketiga namanya Muhammad Nasrullah. Tabaan. Beliau belajar di Jordan. Yang saya kagumnya sampai master, dan dia kahwin dengan pelajar Jordan juga. Maksudnya dia kahwin orang Malaysia, bukan orang Malaysia, betul. Walaupun nampak putih melepak ni, ingatkan orang Arab lah, tahu tu mak dia. Ni anak nombor 4 dia. Jadi ni anak buah saya, ni anak fruit. Gitu. Jadi kami buah-buahan kepada anak fruit ni. Gitu. Jadi sekarang ni kesimpulan bab boikot, saya nak menyatakan kalau daripada saya bersama dengan perjuangan boikot. Apapun alasan, apapun sebab, apapun hujah mereka yang kurang support boikot, dengan apapun sebab tidak memberi impak, banyak jejaskan umat Islam, boikot ni bermusim, baik tak payah, apa saja alasan, sama ada kita boikot bermusim ke, sama ada kita boikot memilih selektif. Orang kata, oh kalau nak boikotlah semua. Kenapa guna juga Facebook, kenapa guna juga IG, kenapa gunakan juga apa lagi, apa saja yang TikTok China kan. Okey, maksudnya betul lah tu. Jawapan saya, kalau kita tak mampu nak boikot semua, kita boikot mana yang kita mampu. Kalau kita tak mampu nak boikot selama-lamanya, walaupun boikot itu bermusim, ia jauh lebih baik daripada orang yang ambil pendirian tak nak boikot. Saya percaya semua tindakan boikot, sama ada selama-lamanya ataupun bermusim, selektif ataupun semuanya, semua boikot itu tetap memberi impak, tetap memberi kesan. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya nak bawa satu kisah yang namanya Telaga Saidina Osman tu. Okey, bolehlah relate sikit kisah ni. Apa yang berlaku pada zaman Nabi bila Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Didapati antara sumber telaga air yang paling bersih ataupun yang sedap, yang lazat, yang bersih, iaitu telaga, pada awalnya telaga itu diberi nama Telaga Ar-Rumah, yang dimiliki oleh seorang Yahudi di Madinah, yang mana dia menjual satu kantung air, satu kantung macam satu bekas, 1 dirham. Jadi sangat terhadlah, bukan semua orang mampu untuk mendapat ataupun membeli sumber air tersebut. Itulah sumber air yang paling bersih di Madinah ketika itu. Akhirnya Rasulullah pun berkata, siapakah yang mahu membeli telaga itu dan memberikan wakaf kepada umat Islam? Siapakah mahu? Dan Nabi kata, maka dia akan diberikan, dia akan diberikan pahala yang berpanjangan dan dapat meminum air daripada syurga.
Nabi sebut begitu. Lalu Sayyidina Osman pun terus pergi berurusan dengan pemilik telaga tersebut, iaitu seorang lelaki Yahudi di Madinah. Dan dia menjual kepada Sayyidina Osman 12,000 dirham. Tetapi bukan sepenuh telaga, separuh sahaja telaga. Jadi dia buat pertukaran bergilir. Hari ni hari dia, jadi orang beli hari ni dengan dia dapat untung. Esok adalah hari Sayyidina Osman, lusa dia esok ni. Maksudnya dia buat selang-selang lah. Tapi apa yang berlaku ketika itu, umat Islam boikot, tidak pergi buat urusan mengambil air pada hari pemilikan Yahudi. Akhirnya bisnes dia merosot. Apa yang berlaku selepas bisnesnya merosot? Cepat dek, laju sikit. Apa yang berlaku apabila bisnesnya merosot, Yahudi ni pun menawarkan kepada Sayyidina Osman untuk pemilikan penuh. Akhirnya dia menjual bahagiannya bernilai 8,000 dinar. Jadi semuanya telaga itu bernilai 20,000 dinar. Kemudian Sayyidina Osman mewakafkan kepada umat Islam, diambil secara percuma. Sekarang telaga itu ditukar kepada nama, saya tak ingat, tetapi bukan Tenaga Ar-Rumah lah selepas Sayyidina Osman memiliki sepenuhnya. Maksudnya apa yang berlaku, kita boleh tengok tindakan umat Islam ketika itu boikot pada hari pemilikan Yahudi. Tuan-puan dimati Allah sekalian, yang saya nampak seolahnya saya nak katakan begini. Kita tahu ada kesan yang berat, kesan yang sukar bagi umat Islam yang bekerja dengan syarikat-syarikat yang sedang diboikot, dengan premis perniagaan yang sedang diboikot. Kita tak perlu sebutlah premis apa, syarikat apa, makanan apa, tapi franchise apa. Kita tahu ada yang kemungkinan bakal kehilangan kerja. Sebagai umat Islam, saya setuju apa yang Ustaz Adi kata tadi. Apa yang kita boleh buat adalah, inilah peluang kita untuk membantu. Kalau tak boleh bantu beri peluang pekerjaan kepada mereka yang hilang kerja, kita berikan support moral, support dari sudut mental. Janganlah pula kita kata, kau baru hilang kerja je, kau bukan hilang keluarga, kau sekian-sekian. Bahkan kalau ada yang masih terus pergi bekerja, janganlah pula kita menghina, kau ni sekongkol lah dengan sekian. Tidak boleh, tidak dibenarkan. Janganlah disebabkan tentang tindakan ataupun kaedah perjuangan kita ini, kita sesama Islam saling menghina, saling memutuskan silaturahim, saling menjatuhkan. Jadi tuan-puan dan puan-puan sekalian, saya suka juga nak katakan begini. Tak apa kau nak ni, okey? Biasa kan? Peganap biasa kan? Seolahnya saya bayangkan macam ni tau. Saya nak katakan begini. Saya mengharapkan pemilik premis franchise ni dah lama kot. Mungkin ada yang dah 10 tahun dah memiliki. Maksudnya dia jadi tokel 10 tahun dah. Dia jadi tokel 15 tahun dah. Dia jadi tokel 20 tahun dah mungkin. Dan kemungkinan dah ada modal dah. Kita mengharapkan ini mungkin tiba masanya. Anda boleh, kalaulah perniagaan ni akhirnya bungkus terus, memang tak boleh hidup langsung, mungkin boleh fikir step seterusnya adalah tutup dan anda boleh buka restoran yang hampir sama, sebab pengalaman dah ada, pengetahuan dah ada, macam-macam dah ada, dan pekerja yang sama dikekalkan, tetapi sokong kepada produk baru, produk Muslim ke ataupun non-Muslim, Malaysia lokal. Mungkin ada yang akan kata, Ustazah senanglah cakap memang senang, guna Elio je, percuma. Tuan-puan sekalian, kalau tuan-puan biasa mengikuti apa yang kami buat, kami usaha sebenarnya melakukan jihad ekonomi ni daripada pelbagai lapangan. Daripada bidang perabot sampai kami buka kilang, kemudian kafe, maksudnya food and beverage pun kami masuk, travel agency pun kami buat, peternakan kami buat. Peternakan masih dikuasai non-Muslim. Kita masih bergantung kepada negara bukan Islam. Antaranya ayam, kita masih import besar daripada Brazil. Nak sebut, maksudnya kami masuk ternak lembu, kambing. Kami juga buat perikanan ikan, yang mana ikan di Malaysia juga dikuasai pasarannya, sumber utama adalah non-Muslim. Maksudnya bila saya beri cadangan begitu, saya bukan hanya orang yang bercakap kosong, tetapi kami ada di kalangan berada dalam lapangan ni. Memang bukan senang berniaga, sangat susah, sangat struggle. Tetapi sampai bila kita hanya nak berkata,
tiba masa kita membuktikan bahawa kita boleh. Jadi kalaulah saya percaya franchise ni bukan hanya dimiliki oleh non-Muslim. Ada orang Muslim ramai juga yang memiliki franchise ni. Franchise makanan-makanan segera ni. Jadi mungkin tiba masa anda kena bergerak dengan lebih yakin, membina jenama sendiri, tidak perlu bergantung kepada jenama gegasi yang besar ni, yang mana kita tahu memang ada kaitan walaupun persennya sedikit. Ada orang kata, ia hanya menyumbang sikit je, ini sumbangan lebih besar. Kenapa tak boikot Facebook, sumbangan lebih besar? Contoh, kenapa boikot yang ni 0.3% ataupun 3% saja? Yang ni tak impact sangat. Tuan-puan sekalian, untuk melemahkan sebenarnya syarikat-syarikat gegasi yang besar seperti ini, cukup kalau boikot dilakukan, diberi kesan 10%, mereka dah terjejas sangat lah. Kalau orang boikot 20% daripada pengguna, memboikot pun dia boleh bankrupt, dia boleh bungkus, sebab kos operasi mereka tinggi dan sebagainya. Sebab itu walaupun 10% yang akan beri kesan, boikot dia telah memberi impak yang sangat berat bagi mereka. Sebab itu mereka tak boleh nak menampung 2 bulan, mereka terpaksa tutup ataupun berhentikan pekerja. Kalau kita tengok, baiknya kita syarikat Melayu, walaupun menghadapi PKP, walaupun bisnes tak jalan, tapi tetap gaji pekerja dibayar sampailah bisnes tu betul-betul tak boleh nak bertahan. Tetapi bayangkan hari ini, mereka baru je sebulan, perang pun baru berlaku dalam tempoh sebulan 5 hari macam tu, pun mereka dah mula memberhentikan pekerja. Bahkan pekerja-pekerja part time di kalangan student dah diberhentikan, yang mana part time selama ni 8 jam dah dikurangkan 4 jam. Maksudnya kita boleh tengok di situ bagaimana survivor mereka akan ambil shortcut, berhentikan pekerja, begitu saja. Tetapi bila kita bisnes sesama Islam, kebajikan pekerja kita sangat jaga. Walaupun kedai dah tutup, tetapi sebagai majikan Islam tetap akan usahakan juga bayar gaji pekerja. Maksud tidak simply semudahnya untuk kita berhentikan. Jadi saya kira intifadah yang berlaku di Palestin sekarang adalah intifadah yang berlaku seluruh dunia. Memang kita nampak, dan mungkin inilah tiba masanya kita akan membina gerak gempur ekonomi umat Islam. InsyaAllah gerak gempur ekonomi umat Islam. Kita tengok tadi banyak dah kedai-kedai kopi, contoh Nasken Coffee, lepas tu apa tu tadi, Zuz, maksudnya dimiliki juga oleh umat Islam, produk lokal yang mula mendapat maksudnya jualan makin tinggi. Cuba bayangkan Nasken Coffee tu ada cawangan dan 20 bla-bla banyak. Bayangkan setelah kita sebutlah contoh Starbucks ditutup, sebab Starbucks ni kita memang geram, dia memang declare secara langsung, dia memang tak bertapis. Kita harapkan Starbucks di Malaysia tutup terus, dan Nasken dan juga macam kopi-kopi yang seperti ini makin naik, maka pekerja yang hilang kerja yang di Starbucks akan mendapat peluang pekerjaan sebab mereka ada pengalaman. Bila mereka pergi interview untuk dapat kerja, mereka dah berpelanggan 5 tahun jadi manager di Starbucks contohnya, kemungkinan mereka lebih mudah diterima sebab pengalaman. Jadi saya kira inilah masanya sebenarnya akhirnya ekonomi umat Islam akan berkembang. Intifadah yang berlaku untuk membebaskan Baitul Maqdis di Palestin sebenarnya membebaskan juga sistem ekonomi yang kita terjerat, masih lagi terjerat dengan ekonomi maksudnya ekonomi musuh Islam. Kita kira itu memang musuh Islam secara jelaslah. Jadi inilah masanya juga kita mendapat kemerdekaan. Jadi intifadah berlaku di Malaysia dalam bentuk yang lain. Intifadah berlaku di sana pembebasan Baitul Maqdis. Intifadah di sini pembebasan daripada cengkaman ekonomi non-Muslim ke atas kita orang Islam. Itulah dia. Maaflah laju cakap. Okey, kesimpulan Ustaz Adi bab boikot ni, kesimpulan saya sokong apa yang Cik Suami cakap. Kita tak boleh sekadar doa, kita perlu tindakan lebih besar. Kami bersama dengan segala kempen boikot, apa pun sebab, apa pun alasan, apa pun alasan-alasan yang diberikan, kita bersama dengan kempen boikot. Dan bahkan saya sendiri nekat, boikot bukan bermusim, boikot selama-lamanya. Siapa ada Netflix pun kena belajar potong Netflix, sebab itu antara penyumbang terbesar. Kita cuba satu-satu. Baru ni kempen Starbucks, okey Starbucks dah makin sangat menurun. Lepas tu kempen boikot Netflix pula. Okey, Sa'di. Kesimpulan. Ya. Bila soal boikot, kita ada satu, bukan saja satu ilmu ataupun pengetahuan, tapi kita kena ada kesedaran dan juga menjiwai kenapa kita buat tindakan tersebut lah. Hasil daripada apa yang dilontarkan oleh panel-panel kita jadi moderator tak?
perkara ni dia tidak boleh dipandang enteng lah, dipandang remeh, dan dia sebenarnya dia terkait dengan apa kita nak jawab di hadapan Allah ketika umat di Palestin sedang berhadapan dengan peperangan yang melibatkan jiwa raga dia. Kita di sini, apakah perjuangan kita? Dan saya yakin dan pasti apabila kita sebut salah satu usaha kita adalah boikot, itu menjadi jihad kita, insya-Allah dia akan dinilai besar, walaupun tindakan kita hanya dipandang kecil, kerana Allah tidak pernah memandang sekecil mana pun tindakan yang baik ini, kerana semuanya akan ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan soal berapa banyak kita boikot, tapi soalnya apa peranan kita dan tindakan kita sekarang ni. Dan jangan hentikan boikot dan istiqamah, sabat tetapkan pendirian ini, insya-Allah ekonomi umat Islam akan bangkit dan ekonomi musuh Islam akan hancur, insya-Allah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Kemah. Ini adik saya ya, jangan. Dia dekat saya, Ustazah, kenapa tak duduk tepi sekali? Ini adik saya saja je lah nak buat gempak sikit. Ini adik kandung. Bukannya ustaz lain, tengok ni saya pegang ni. Salam. Bertembur. Okey, jadi Dia tu sikit, dia panas sikit, ramai yang komen yang macam bergaduh. sebab apa? Sebab saya duduk sebelah. Pasal boikot. Yang faham masing-masing lah. Instagram apa yang lain okey lagi. Yalah, okey. Sekarang ni memang isu boikot ni memang tengah bergaduh. Dia macam ni lah. Kita boikot, lepas tu ada orang tak sokong, ada orang tak suka kita boikot, orang tak setuju, kita diam, kita senyap, tak payah bergaduh. Yang mana tak setuju dengan boikot dengan alasan begitu begini, tak apa. Maksudnya ginilah, kita ada pendapat, kadang kita kena simpan pendapat tu untuk diri sendiri. Lepas tu kalau orang buat, janganlah pula kita meremehkan usaha orang. Alah, kau boikot tu, tapi kau tak boikot ni, biar tak payah boikot. Apa guna ayat tu ah? Apa sebenarnya bagusnya? Kau boikot ni tapi FB kau tak boikot. Ustazah kata boikot tapi guna FB. Ya Allah, tuan-puan sekalian. Sebab itu, kalaulah ada alternatif media sosial yang dibawa oleh umat Islam, kita tak akan berada di sini. Sebab itu sekarang, alternatif yang kita masih guna FB, TikTok, IG semua ni, kerana apa? Kalau kita tengok hari ni, kerana media sosial inilah seluruh manusia di dunia sekarang buka mata tentang apa yang berlaku di Palestin, apa yang berlaku di Yahudi, Israel. Sebab apa? Orang panggil senjata makan tuan. Dulu mereka menggunakan media sosial ini khususnya untuk merosakkan umat Islam. Akhirnya sekarang pekung mereka, apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka cuba padamkan sejarah sebenar apa semua, sekarang terbongkar. Sebab umat Islam dah makin ke depan menguasai media sosial, menjelaskan kepada dunia. Maksudnya sekarang kita menggunakan media sosial walaupun ya betul ada semangat, tetapi sebagai satu senjata, alat untuk kita merosakkan dia kembali. Maka tak perlu. Saya rasa itu adalah satu kata-kata sinis yang sangat tak bermanfaat. Suruh boikot ni, tapi ni kau tak boikot. Ni. Mana saluran kita sekarang untuk menyatakan kebenaran? InsyaAllah satu hari kita ada alternatif lain, media sosial yang menguasai dunia. Sebab sekarang ni kita perhatikan, contoh kita guna Facebook, IG, TikTok semua ni, orang di sini orang bukan Islam ada ramai. Kita boleh sampaikan kebenaran. Dan kita tengok pada hari ini kemasukan kepada Islam, masuk kembali pada fitrah ni berlaku di dunia hari ini. Setiap hari beratus bahkan beribu orang ucap syahadah. Sebab apa? Mereka mendapat kebenaran pada media sosial ni. Jadi dalam bab ini jangan pelekehkan, dan kita berhadapan dengan orang yang tak setuju pun sabar dan tenang sahaja. Okey, tuan-puan sekalian. Dah habis dah kita punya forum. Okey, terima kasih. Lagi mana cik? Sabar. Sekarang kami ni bersiaran langsung daripada galeri Ustazah Asma Harun. Tapi mungkinlah nanti ada orang kata, rupanya nak add lah, nak berniaga. Tak, memang kami daripada rumah. Saya cakap dengan encik suami, kita buat sharing dekat galeri Ustazah Asma Terengganu ni tentang boikot. Nampak panas sikit, kita pun share lah sikit pendapat kita. Anda boleh tidak bersetuju, tapi tak perlu sampai nak menghina. Dan saya juga tak bersetuju dengan contoh hujah orang yang tidak boikot. Dan saya pun tak menghina anda. Macam tu, saling menghormati sajalah, berlapang dada. Sebab orang ada cara. Ada orang tak boikot, dia ada cara lain untuk berjuang.
Dia ada cara lain. Jadi kita hormati cara masing-masing. Jadi tuan-puan sekalian, jom kita nak bergerak. So kena ada berapa orang? 4 orang. Yang tu tak apa, kita dah ada ni. Subhanallah, tuan-puan sekalian, sebenarnya nak kempen jugalah ni. Kempen produk lokal, kempen ekonomi umat Islam. Jadi untuk makluman tuan-puan yang dihormati lagi dikasihi, mungkin ramai juga yang tak tahu, sebenarnya saya sendiri merupakan board of director kepada Hijrah Group Sdn Bhd, yang mana di bawah Hijrah Group Sdn Bhd ini, kita cakap kat sini, yang mana Hijrah Group, saya bersama sebenarnya board of director bersama dengan Ustaz Encik Suami. Saya bersama dengan tak apa dik, biar je ke bawah. Tak apa, biar je. Sebab saya bersama kat sini, biar nampak ni. Mungkin ramai juga yang tak tahu, antara daripada pelbagai jenis, kamu kena rapat tau supaya mata saya. Itulah kaedahnya. Okey, ini EH ni adalah Ustazah Asma Harun, Galeri Ustazah Asma Harun. Saya sedang berada di Galeri Ustazah Asma Harun, Cawangan, Terengganu. It's okay dik, it's okay. Okey, jadi kita cuba fokus ya. Tuan-puan dimati Allah sekalian, di bawah Hijrah Group Sdn Bhd kita ada 10 anak syarikat. Selepas kita dah kompres, kita ada 10 anak syarikat, yang mana antara perniagaan yang kita usahakan adalah penternakan, perikanan. Kita ternak lembu dan kambing di Kampung Sungayu, Kuala Selangor. Dah beribu ekor dah kambing dan lembu. Kemudian kita ada perikanan di Perkampungan Hijrah. Dik, kamu sebab apa kalau tak, okey, faham tak mata saya kalau tak dia jadi sini. Kalau tak eye contact tu, faham tak? Jadi mata saya kalau gini tak nampak ni lah. Semua dah balik Dik, tak payah kemah lagi, tolong pegang seorang. Ya, gitu. Tak ambil dik. Okey. Ada 4. Gitu. Okey, jadi rapatkan ya. Kemudian kita ada buat travel agency, kita ada food and beverage, kita buka cafe. Kemudian ni butik, dan dalam butik anda lebih kurang 300 jenis produk. Tolong tutup tu je, ada orang borak. Tak apa, boleh lalu. Kemudian kita ada aksesori. Kemudian kita ada publication. Kemudian Hijrah, Perkampungan Al-Hijrah, NGO dan juga yayasan. Dan kita ada sekolah, iaitu HITAS, yang akan bermula pada tahun depan. Bermaksud kami adalah satu organisasi yang terdiri daripada 230 orang pekerja, yang mana serius dalam membangunkan ekonomi umat Islam. Jadi ini adalah salah satu cawangan. Kalau Deluxe kita ada Deluxe, iaitu perabot, Chesterfield dan juga Modern Design, yang mana kita bermula daripada kilang. Maksud kami bukan hanya third party ataupun second party, tapi kami adalah first party, bermula daripada kilang, kosong dan sebagainya, sehingga menghasilkan produk perabot. Walaupun kita tengok penguasaan perabot ni memang bukan Islam lah. Tak ramai yang nak masuk dalam bidang perabot ni sebab ia bukan senang lah. Tetapi kami mencabar diri kami untuk masuk bidang yang tak biasa. Jadi tuan-puan sekalian, organisasi kami di bawah Hijrah Group Berhad ini, Sdn Bhd ini adalah satu organisasi yang dibangunkan ramai tenaga muda yang yakin dan percaya bahawa kita umat Islam boleh pergi, boleh tanpa ragu, umat Islam boleh untuk menguasai ataupun mempunyai sistem ekonomi yang mantap. Jadi subhanallah, ada lagi ke yang bergaduh pasal boykot tu? Tak ada dah. Orang tanya ni kat mana? Okey, ini galeri. Biasa saya buat live galeri di Seremban, tapi mungkin ramai yang tak tahu sebenarnya ada galeri di Terengganu. Tuan-puan, saya nak mula daripada luar. Okey, Masya-Allah. Jom. Adida. Okey. Sekarang kalau anda tengok daripada luar, nampak tak Sabasun tu? Oh, dah tutup. Tak apa dik. Sekarang ni anda boleh tengok. Kamu kat depan sana. Kenapa dik? Kamu kat depan. Okey. Depan lagi. Nampak tu kan?
Ya, nak nampak tu. Ke tak nampak? Nampak. Ustazah lah gelap sikit. Tak apa. Tak apa. Tak payah. Tak apa. Okey, nampak tak? Galeri Ustazah Asma Harun. Okey, nampak kat atas tu? Okey, semua tak pakai ni, kita sama-sama sakit. Okey, tuan-puan sekalian, kalau anda nampak, ini adalah galeri Ustazah Asma Harun Cawangan Terengganu yang bertempat di Guam Badak. Anda cari saja galeri Ustazah Asma Terengganu Waze ataupun Google Map. Sekarang ni orang mula boycott Waze sebab Waze produk sana juga, produk yang menyumbang. Tuan-puan sekalian, kalau nampak sana Sabasun. Okey, saya nak sebut sikit pasal Sabasun ni. Tapi macam nampak tak nampak kan? Mungkin kamu kena zoom sikit perkataan Sabasun tu. Zoom pun tak nampak kau nampak. Nampak tak ada perkataan Sabasun tu? Sabasun ni adalah syarikat Muslim, fully produk Muslim sahaja yang masuk dalam Sabasun. Untuk makluman, Sabasun ada 2 cawangan. Ke dah 3 dah? Dekat Haji lagi satu, Mama satu, mungkin dalam 5 dah. Okey, sekarang dulu Sabasun 1 di Bandar Kuala Terengganu, sekarang yang kedua di Guam Badak ni. Kemudian dah ada cawangan katanya 4 ataupun 5. Untuk makluman, Sabasun ni adalah satu, dia dah jadi hypermarket juga. Dia bukan mini market ataupun ni, dia dah jadi macam hypermarket yang besar, yang lengkap semua. Macam ni, dan dimiliki sepenuhnya oleh umat Islam, oleh Muslim, dan barang-barang produk semuanya adalah produk Muslim. Sebab itu kita mengharapkan Sabasun Hyper Runcit ini boleh buka cawangan di seluruh Malaysia, InsyaAllah. Inilah rakyat Terengganu, antaranya kami berbangga kerana di Terengganu ada Sabasun ni. Bahkan Sabasun ni dia punya maju mengalahkan, boleh mengalahkan Maidin, minta maaf lah, Maidin pun Muslim juga, Giant dan lain-lain, supermarket, hypermarket yang lain. Dia besar dan dia lengkap. Gitu. Jadi kami ni di Guam Badak berdepan betul-betul Sabasun Guam Badak. Yang mana, okey, jom. Ini galeri Ustazah Asma Harun Terengganu, yang mana tuan-puan sekalian, Masya Allah, sebelah ni ada 2 kedai, kedai Foodlink dan juga satu lagi Medifit. Yang ni sepupu saya sebelah sana. Yalah, maksudnya dua-dua ni pun dimiliki oleh Muslim. Okey, tuan-puan sekalian, selamat datang. Ini adalah suasana galeri Ustazah Asma Harun di Terengganu. Galeri Ustazah Asma Harun di Terengganu. Jadi, untuk makluman tuan-puan sekalian, okey, jom masuk. Masya Allah, boleh tengok ini bahagian luar. Ini anak saudara, anak Furud. Anda boleh tengok lepas ni macam ni lah. Sebab kita jangka katanya cuti sekolah di Pabali ni ada ramai yang jadikan Terengganu pilihan percutian. Tadi saya tengok ada, dikata dijangka lebih kurang 2 juta kenderaan akan masuk ke Terengganu. Tak tahu, sekarang ni memang ramai sangat orang suka berjalan ke Terengganu. Macam-macam lah tarikan. Jadi kemungkinan ada banyaklah limpahan. Dan saya nak mengajak tuan-puan sekalian, sudikanlah singgah di galeri Ustazah Asma di Terengganu ni. Cari je galeri Ustazah Asma di Terengganu. Siapa yang nak bercuti di Terengganu. Dan insya-Allah kita buat ses besar-besaran sempena cuti ni. Kita cuti di Pabali ni sampai bila? Selasa baru sekolah balik. Ya. Ya, lama lagi. Jadi sempena cuti sekolah yang terdekat ni, tuan-puan sekalian, kita buat potongan. Ini kan tak ada potongan ni kan. Kita buat potongan semua produk, kita buat potongan 20%. Kita buat potongan semua 20% lah. Nanti esok kena buat kira-kira balik semua 20%. Dan ada produk, saya sebutkan begini. Kita buat potongan harga 20 ke 50%. 20 ke 50. Ada produk nanti Puan Syah akan pilih dengan tim mana nak buat 50%. Jadi contohnya tuan-puan sekalian, saya nak tunjuk antara produk sekarang ni yang menjadi hot seller. Hot seller ke hot selling? Hot selling. Hot seller pula. Hot selling iaitu baju kurung Dress Nabila. Cuba tengok dress Nabila ni. Baju dress Nabila ni tuan-puan sekalian, sekarang
harga asalnya adalah kecil sangat lah adik. Awak kena buat besar sikit lah. Okey, baik. Tak apa nampak. Sebenarnya harga asal 159 dan sekarang menjadi RM80. Kalau saya suka besar-besar nampak harga asal, potong, lepas tu jadi berapa? Perkhidmatan. Maksudnya biar A4 lah adik. Barulah sedap sikit mata tengok. Ni halu-halu macam ni tak perasan pun ada less. Tak perasan offer. Sekarang ni saya nak tuan-puan sekalian tengok. Saya pakailah ni. Saya akan pakai ni. Yang ini sekarang kita buat less. Contoh saya pakai sekarang baju ni. Kalau saya pakai tudung okey ni. Dek, cuba awak pakai. Ada yang pakai. Jadi kena gilir. Kena gilir pula kena tu. Okey. Okey, tengok. Ini awak pakai saiz berapa? Saiz M. Saiz M. Okey. Sebenarnya baju ni kalau kita tengok dalam awak ada baju asal awak ke? Tak ke awak? Tak ada. Okey. Ini dia lapisan pertama awak pegang. Kemudian dia sebenarnya ada lapisan ini dan dalam dah siap ada kain. Okey, contoh cuba kamu pegang yang ni. Kamu pegang. Ini tak digosok ni. Ni pun masuk ke dalam. Kalau boleh yang display kamu gosok tau. Okey. Cuba tengok zoom. Ada tak yang dah gosok? Yang ni kot gosok. Cantik sikit nak tunjuk. Warna putih pun cantik. Okey, tak apalah kita ambil warna putih. Kamu kena datang dekat sikit. Okey. Cuba tengok. Pada lengan, kemasan lengan ni kita boleh tengok. Gerak-gerak dek. Okey. Kemasan lengan ni ada butang. Yang mana butang ni agak mahal dan susah. Sebab ia panggil butang balut. Sebenarnya kalau butang dijual di pasaran lagi senang lah kau nak dipasang. Tapi kita nak menaikkan lagi nilai baju ni. Kalau kita tengok zipnya juga adalah maksudnya kita buat zip. Antara lengan kau nak terbuka tanpa zip lagi murah, lagi senang nak buat. Tetapi kita buat zip untuk memudahkan ambil wuduk. Dan lengan tu akan terletak elok. Kemudian kita boleh tengok ada lagi butang balut di sini. Tuan-puan sekalian, baju ni kalau kita angkat dia ada maksudnya layer ni. Kalau kita tak tahu orang ingatkan baju kurung. Tetapi sebenarnya jubah yang dah siap dipasang. Jubah yang dah siap dipasang. Kemudian kalau kita buka kain ni, angkat lagi kain ni, sebenarnya ada kain lain pula kat dalam. Nampak tak? Jadi semuanya 3 layer. Jadi kalau kita pakai baju jubah dress Nabila. Dress Nabila ni, kalau kita pakai dress Nabila ni sebenarnya kita dah tak perlu pakai kain dalam. Kain bahagian dalam. Sebab dia sudah pun ada kain lapisan dalam tu. Dia jadi dah tak jarang. Sekarang ni saya sendiri pun ada ambil beberapa helai. Anak saya pun sangat suka. Cuba kita tengok. Kita ada warna grey. Lepas tu ada warna blue black. Ini sangat cantik. Cuba tengok blue black ni. Sangat cantik. Sekarang ni saya pakai size M. Saya nak tunjuk pada tuan-puan sekalian bila saya pakai. Tak apalah saya try pakai. Ini M. Warna hitam pun cantik. Tapi entahlah berkenan pula blue black ni. Tapi ni besar ni L ni. Saya tak apa. Okey, cuba seorang pakai S. Awak S kan? Awak M. Awak muatlah S rasanya. Awak try tak S? Cuba awak try S. Saja nak tengok awak pakai warna ni. Okey, tuan-puan sekalian, sekarang harganya daripada asal 159, kita panggil 160 lah. Sekarang potongan menjadi RM80. Jadi potongan berapa persen tu? 50%. 50%. Harga asal tuan-puan sekalian, sebab ini material, mai dekat sikit, chiffon tau. Nampak tak chiffon? High quality chiffon. Jadi untuk menjahit satu pakaian base kain chiffon sangat susah sebenarnya. Tetapi kita boleh tengok kemasan ni. Kita boleh tengok kemasannya. Okey. Kemudian sebab itu bila kita buat produk ni, production ni menggunakan material chiffon yang agak sukar juga untuk dijahit dengan kemasan begini. Harga sebelum ini kita jual, sebab ini produk baru kita, production baru juga, harganya adalah 160. Tetapi sekarang istimewa sempena cuti ni dan sebagainya, anda datang, anda akan dapat harga RM80. So potongan 50%, RM80 saja. Dengan dress yang sangat cantik.
sopan, menutup aurat dan ia tidak berbekas. Sebab apa? Bila dia berjalan, kalau kita tengok nanti model kita berjalan. Okey. Memedek. Tak apa, awak letak dulu baju tu. Awak letak dulu tepi. Semua zoom kat sana. Awak jalan dari sana, awak jalan dari sana. Maksud saya baju ni dia jadi nampak tak berbekas, tak berbentuk sebab dia ada layer atas, bawah, nampak tak? Dia sangat cantik, sopan dan ia memang flowy. Dia mengekalkan, kita masih boleh berfashion dengan patuh syariah. Kita masih boleh berfashion dan patuh syariah. Okey, kamu jalan lagi? Gitu. Okey, jalan kita boleh nampak. Bahkan saya rasa kalau nak buat bertunang pun sesuai. Nak pergi event, majlis. Okey, jalan. Okey, potongan sebenarnya dia ada potongan curve macam tu lah. Okey, selesa, sejuk sebab dia kain chiffon dan kita boleh tengok kemasan dia. Sekarang cuba kamu buka zip. Sebab ada baju susah nak buka zip, tapi ini tak, senang. Awak buka zip sini juga. Maksudnya saya dah try. Zipnya tak melekat lah, senang. Awak tutup balik. Okey, makasih dek. Gitu. Jadi kita jangkakan sebab stok pun terhad, tuan-puan sekalian, maka kita menjangkakan ramai yang akan berminat dengan design terbaru kita ni. Tuan-puan sekalian, bayangkan secantik dan seindah ini hanya RM80 saja. Harga asal 160, potongan 50%. So saya dah bagi tahu tim tadi, sempena cuti sekolah ni kita beri potongan. Semua produk kita ada potongan 20 ke 50%. 20 ke 50%. Okey, contoh baju ni. Ini pun kita bagi harga asal RM. Saya rasa bukan 100 harga asal dia. Okey, ini dress nama apa? Dress Mardiah. Cuba tuan-puan tengok dress Mardiah ni. Ada tak model pakai? Mai. Tak apa. Lepas ni awak kena cari model yang sesuai ya. Okey. Jadi ini contoh. Kalau awak jalan, awak bukan pendek. Awak comel. Gitu. Jadi ni dress Nabila ni. Dress Mardiah. Okey, saya nak try ini. Size WSL. Saya pakai size L boleh? Ni L. Okey. Kita ada buat combo sebenarnya Ustazah. Ada buat combo. Dengan tudung dahlia harga daripada 148, kita lesskan RM99 saja. Alhamdulillah. Oh, 99 saja. Kita orang buat ni special sebab Ustazah datang. Kalau beli dress Mardiah saja RM69. Tapi kita bagi special kan, beli combo dress Mardiah dengan tudung dahlia. Faham. Yang ni dah matching sekali tudung. Kita dah matching Okey. matchkan dah. Cantik lah warna ni. Dek, ada tak warna ni? Kejap. Saya sebenarnya ada, cuba awak cari. Ini saya L. Cuma tak match dengan tudung saya ni. Saya nak tunjuk baju ni cantik. Tuan-puan sekalian, baju ni sekarang RM69 saja. Betul. 69. Sebenarnya memang ni awak pegang. Awak pegang je. Awak cakap je. Saya pergi ni. Saya cakap. Astagfirullahaladzim. Harga asal untuk dress Mardiah ni adalah RM100. Tapi untuk malam ni sebelum Ustazah datang RM69 sahaja. Tapi lebih istimewa sebabkan dia ni best selling. So kita bagi combo. Combo ni dress Mardiah dengan tudung dahlia harganya daripada RM148. Kita jadikan dia RM99 saja. Masya Allah. Okey, faham. Okey, tuan-puan sekalian cuba tengok. Oh, sama pula. Kenapalah saya terpilih warna sama dengan kamu, dek? Itulah banyak-banyak warna. Tak perasan lah pula. Sebenarnya saya tengok saiz. Oh, yelah. Ada yang tu je untuk display ni. Double. Ya, betul. Tak apalah, tak apa, dek. Okey, jadi tuan-puan sekalian, saya tak tahu saya ambil saya berapa tadi. Saya ambil saya besar sikit L. Saya pakai M. Jadi tuan-puan sekalian, kalau tengok ni, inilah kalau saya pakai. Hari tu saya dah pakai baju ni. So baju ni saya tak ada contoh. Cuma warna tak kena sikit. Jadi dress ni pun sama. Material dia ringan. Kita panggil material apa ni? Komokri. Lepas tu dia pun sama. Tak membentuk badan. Sebab kalau kita tengok dia punya, kita panggil apa ni? Ropo. Ataupun apa ni? Dia ni tinggi, bukan bawah.
So bila ada ni dia tak membentuk badan lah. Okey, jap awak pegang jap. Contohlah saya jalan. Begitulah lebih kurang. Ni macam kalau remaja orang muda suka. Tapi macam saya mak-mak sesuai je kalau nak pakai pun kan. Betul. Okey je. Ha gitu. Okey, jap kamu pegang. Suruh kawan kamu cakap. Okey, untuk malam ni dan sehingga minggu hadapan kita adakan promosi combo ni khas sebabkan Ustazah turun ke galeri Ustazah Asma Harun Terengganu. Kita berikan combo pembelian dress Mardiah dan tudung Dahlia harganya pada RM148. Kalau dia orang tanya, sekarang ni live di Terengganu. Live di Terengganu, betul. Lepas tu kalau dia orang tanya, macam mana nak beli online, kamu dah share ke nombor telefon tu? Belum lagi sebab kita orang nak susah-susah tapi banyak sangat susah. Okey. So, sekarang ni date. Mana siapa yang balas komen? Dia kena ada seorang sebab ada orang tanya nak beli online. Betul, ramai tanya sebenarnya Ustazah. So tim Ustaz orang HQ ada tolong tak untuk balas komen? Sebab orang tanya phone ada lagi kan? Ada tak? Ada. Okey, saya tahu sebabnya. Okey, sekarang tuan-puan sekalian, cantiknya. Yang tu yang terbaru. Yang terbaru? Salsabila. Yang kita buat satu set. Yang kita ada hantar dekat HQ. Tapi kat HQ tak ada ni kan? Kita bagi satu. Oh. Ni dia punya tagging tu metal. Alah. Cantik lah. Tapi HQ tak ni lagi, tak. Yang Anis pakai. Satu set sekali dengan produk. Lepas tu dapat handsock. Kita bagi free je lah. Yang ni scrunchie dan juga croissant. Brush dia. Dia besar sikit muka. Kita bagi croissant siap-siap. Ini adalah tudung awak pakai ni, chiffon. Cantik lah material ni. Okey lah dan tak jarang. Dia memang kita pilih untuk cari kain yang memang Sebab kita jual satu set RM89 saja. Murah sangat ni. RM19.90. Okey, tuan-puan sekalian, ini unik. Sangat unik. Saya rasa ini sangat awak pegang ni. Anda akan diberikan apa nama? Getah rambut. Cik. Lepas tu akan diberikan dua kerongsang untuk tudung bahagian muka. So, contoh macam ni. Saya tak tahu ni production. Saya kira ni production HQ patut sambut ni. Ini very good idea ni. Okey, siapa peminatkan chiffon untuk buat tudung bulat? Ramai yang minta chiffon. Kan hari tu minat Ustazah semua warna dah ada. Dah ada. Kita nak yang lain pula kata. Tapi tahu kan bahawa kita hari tu HQ memang ada buat chiffon. Tapi tak tahu production tu jadi terhenti. Boleh jadi masalah production kain ke apa semua. Okey, sekarang ni sebagai tudung ni ada chiffon. Okey, siapa yang beli set ni, dia akan dapat ni. Tapi macam dia ada warna hitam ke? Macam ni kan biru, dia set biru. Okey. Kita random yang ni. Random Saya pernah order online galeri Cawangan Terengganu, servis cepat, packaging kemas molek terbaik. Terbaik. Terima kasih yang bagi ini handsock. Ni sebab ni satu set dengan yang biru. Sorry. Rupanya yang saya buka ni adalah set biru. Siapa yang ambil set biru, anda akan ada ni. Okey, kejap. Yang mana paling kurang? Orang tengok. Yang ni yang kita punya kan? Ada berapa orang? Terengganu 5 je. Off lah. Sebab saya fokus yang ni. Ya, tak apa 5 orang. Sana berapa je? 1,000. Okey tak? Okey je. Tak, saya kena ada orang yang tolong saya ni. Okey. Okey, sekarang kita tengok ini handsock. Boleh nampak Asma Harun. Okey. Jadi ini handsocknya, kain pun selesa. Knitted. Apa dia?
Kayak macam Eh, kat depan. macam kain Ni t-shirt Kat depan, kat atas ni. kat atas kan. Okey. Yang Oh, selesa lah. nampak. Okey, kalau kita tengok dia kemas, saya mula boleh pakai jugalah ni. Okey. Cuma bila kita ni kena hati-hati sikit. Kedua kena jahit betul-betul kuat sebab kadang basuh berapa kali dah tercabut. So, untuk set warna biru ni RM RM89 sahaja. Anda akan dapat tudung chiffon. Cantik, selesa. Lepas tu hand sock. Memang jenama kita lah, Asma Harun. Kemudian akan dapat getah rambut set warna biru. Kemudian akan dapat 2 kerongsang pun warna biru. Lepas tu akan dapat niqab pun warna biru. Macam ni lah, satu set. Tapi ada orang tak pakai niqab. Macam mana? Kita tukar dengan tu. Ina apa ni? Ina berdaga. Ina berdaga ataupun ina bertali. Oh, tapi warna biru. Atas diorang lah, diorang nak pilih. Ya. Sekejap, nak tengok sekejap. Sebab kita ada jual loose juga. Sekejap, pegang ni. Janganlah tunjuk lagi kat situ. Warna soft pink ada ke? Colour rose special. Kita ada colour rose pink. Yang macam saya tengah pakai sekarang. Pakai sekarang colour rose pink. Inilah set untuk colour rose pink. Anis, boleh tak bagi tahu promosi ni dekat mana? Okey, promosi sekarang berada di Galeri Ustazah Asma Harun. Terengganu. Boleh cari dekat Facebook. Kita Oh, subhanallah. Sebenarnya cantik. Terima kasih, Dik. Kalau tengok, bila saya pakai ni, siapa yang pakai niqab, dia akan jadi, ini nampak tak ada tagging? Jadi berat. Jadi tagging Asma Harun. Lepas tu, dia seiring dengan tagging bawah ni. Nampak tak? Nampak ah? Nampak seiring ni. Tagging ada kat sini dan dia besi kan? betul. Plated Metal. dia jadi akan terletak elok ni. Lepas tu Tak mudah terbang. tak mudahlah nak terbang. Jadi Zoom sikit ini Ustazah, pun jadi elok pula dia terletak atas bawah tu. Nampak kan? Nampak. Okey. Jadi tuan-puan sekalian, siapa yang ini material chiffon. Yang selama ni kita material adalah apa tu nama? Komo crepe yang saya pakai yang tudung dahlia ni. Jadi anda akan nampak ada banyak pilihan dan saya kira sebenarnya harga dia okey, kalau siapa yang tak pakai niqab, dia akan digantikan dengan apa? Inner. Inner tali ataupun inner snow cap. Snow cap. So contoh inner ni. Sama ada mengikut warna lah. Mengikut warna. Macam yang ni, kalau siapa yang tak nak niqab, dia akan digantikan dengan inner snow cap ni. Jadi dia still ada pasangan warna dia lah. Matching. Kalau macam warna hitam, ada warna hitam. Ataupun warna coklat. Ni lah. Ni kan. Contoh coklat. Coklat ni pun lawa lah. Sangat comel. Sangat cantik. Masya Allah. Dah lama ke projek ni? 2 bulan nak. 2 bulan. HQ patut sambut. Saya tak tahu ni. Sebab tuan-tuan sekalian, contoh lah. Contoh kan? Contoh. Ini beli ni satu kotak ni, anda dah komplit dah bagi hadiah birthday. Ataupun hantaran pun boleh. Contoh ni. Gift for you. Contohlah, kita nak bagi pada seseorang, kita nak galakkan ataupun nak bagi dia motivasi tujuan aurat. Ada juga yang apa ni, dia punya tunang dia baru masuk Islam. Dia bagi hadiah. Dia bagi hadiah. So, itu lepas ni kotak ni biar custom, kita buat galeri Ustazah Asma. Dik pegang jap. Lepas tu kan bila buka ni sorry lah saya nak ke belakang, saya nak pakai warna coklat ni pula. Nampak tak dia akan dapat getah kuning. Cantik kan dapat getah kuning. So dah share dah nombor phone. Dah share maklumat untuk beli online? Belum. Kena dik. Okey. Sini. Okey, nombor untuk dihubungi. Anda cari ataupun anda cari galeri Ustazah Asma Terengganu. Facebook. Betul. Okey.
anda akan dapat tengok diorang pandai matchkan juga dengan warna. Macam tadi biru-biru, ini warna sesuai untuk tudung warna kuning. Okey. Lepas tu anda akan dapat handsock. Boleh nampak handsock ni memang selesa sangat kainnya. Sejuk, nampak tak Asma Harun? Asma Harun. Ini idea siapa ni? Bagusnya. Selesa ni handsock ni, saya suka ni. Kain dia pun cantik. Lepas tu ni tudung. Ini tudungnya. So sekarang saya nak pakai tudungnya. Ada yang komen. Dia kata dia dah selalu datang ke Degon Badak. Saya nak try. Mana mic tadi dekat mana? Dekat sini. Ya Allah. Jadi dengar tak suara saya tu? Tolong ya, tolong ingatkan pegang adik. Ya. Jadi korang kalau nak dapatkan untuk set Salsabila, boleh pergi cari saja Facebook Galeri Ustazah Asma Harun Terengganu. Harga asal dia RM109.90. Sekarang ni ada promosi RM89.90 sahajalah. Dapat apa ni? Kita dapat set purdah, dapat tudung, dapat purdah, dapat handsock. Kita bagi pula free gift scrunchies dan juga brush 2. Ada berapa pilihan warna? Ada 5 pilihan warna sahaja. Warna dia memang semua warna-warna yang menarik lah. Kita ada warna hitam, colour dark blue, colour nude, colour-colour yang memang senang matching dan memang sangat cantik lah. Oh, saya pakai yang lupa. Saya pakai colour rose beige. Nampak? Walaupun dia chiffon tapi awning dia terbentuk elok. Sama juga macam Dahlia. Awning dia memang terbaik. Ya. Hanya eksklusif di Galeri Ustazah Asma Harun Terengganu. InsyaAllah dekat Senawang pun akan ada. InsyaAllah. Soon. Okey. Sekejap. Allahu Akbar. Itu tunggu Ustazah sekejap. Tengok dulu yang lain. Jangan tengok saya. Memang. Ini sebab saya tak gosok. Ya betul. Kalau saya gosok eloklah terletak. Okey, sekarang saya pakai tapi ini ada saiz. Ini apa kecil pula? Dia sama dengan Dahlia punya. Oh, sama. Ini mungkin saiz S lah ni kot. Oh, yang saya pakai sekarang saiz S. Sekarang dekat sikit. Ni saya pakai saiz S. Jadi mungkin ada orang baru nak belajar tutup aurat, baru belajar nak pakai tudung labuh sikit, so boleh ambil lah saiz S. Saiz S pun cukup syarat. Cuma saya pakai saiz SL. Jadi tuan-puan sekalian, ini warna ni kita boleh nampak memang cantik sangat. Terletak bahagian pudah kat sini, dia selari. Lepas tu bila tu, walaupun kain chiffon ni ringan, tapi bila ada metal ni, dia jadi memberatkan dan ia tidak terbang lah. Dia tak elok. So tuan-puan sekalian, Masya Allah, kita ada 5 color. Dan bagi saya ini satu usaha yang sangat cantik lah. Dan walaupun ini takut tiba-tiba terbuka semua. Okay, so saya betulkan balik tudung saya. Okay, kalau color tu saya rasa ini pilihan 5 color yang sangat indah. So kita ada kita panggil apa ni? Rose beige. Dek, tengok yang tu. Ini biru. Lepas tu hitam. Ya, lepas tu kita ada ni. Mungkin lepas ni getah rambut pun kena matchkan dengan ni. Okey, warna ni pun cantik. Okey. So inilah 5 pilihan warna. Oh, subhanallah. Terima kasih. Tak tahu ni, saya baru tahu rupanya Galeri Terengganu ada buat production ni. Tahniah terbaik. Saya minta segera ni tim. Nanti kalau kita dapat jumlah yang banyak, boleh ejah. Okey. Jadi tuan-puan sekalian, siapa datang ke Galeri Terengganu anda akan lihat ni, kita secara umum dah ni. Anda akan lihat ada pilihan sejadah. Kemudian telekong yang indah. Cantiknya telekong ni. Telekong baru juga. Telekong baru yang masuk di sini. Ya. Ini kan ambil. Cantiknya kain dia. Cuba ambil jap. Dek, ambil satu. Ambil warna hijau ni. Warna matcha. Itu warna antara warna best seller. Ya. Cuba tengok, cuba zoom. Cantiknya. Ya, sulaman dia. Dan sekarang kita ada promosi juga Ustazah. Promosi kita especially kita ada 3 jenis promosi. Promosi Ibu Nusali, Bistik Syurga dengan Cinta Hati. Sebab saya tengok ni sepitah lalu ni, saya tengok bahagian kepala dia tu macam best. Kain dia cuba tengok material. Cuba tengok. Viscose.
dan sejuk. Ya. Lepas tu macam mana saya nak describe kain ni? Saya tak ada lagi kain ni. Banyak-banyak telekon saya belum ada kain ni. Sekejap. Ambil tagging sekarang ni. Ada cermin yang bergerak tak? Main. Tak apa. Cuba tengok. Main. Ya, sebab saya tengok kemasan kepala ni memang, maksudnya kemasan dia tu macam mana nak cakap, macam perfect lah, kemas. Maksud kalau kita pakai, insyaAllah memang tak nampak lah anak rambut tak nampak lah. Nampak comel. Nampak comel, solehah. Cuba. Lepas tu kita boleh tengok cantik lah design dia. Ni boleh jadi. Tapi ni kamu hantar tak pada HQ? Hantar. Lepas tu dia orang feedback belum lagi. Tapi bagi saya ini sangat cantik. Sebab jarang juga saya jumpa di pasaran. Sangat jarang. Subhanallah. Cantik kan? Kita ada buat set Ustazah. Ramai orang belilah untuk especially yang nak kahwin. Nak pergi kahwin, dia akan beli satu set macam ni lah. Kita bagi satu box. Kita ada gubahan. Gubahan pun ada. Dia Oh, buat 3 package lah. Kita ada juga terbaik. Sebab tu saya kata awak kena turun bantu juga sharing dekat HQ. Okey, jap. sebelum dia datang terus saya nak ni lah. So kita bagi satu package terus. Ya. Oh gitu, Dik pegang jap. Sekejap saya tengok warna coklat ni pun cantik sangat. Sukalah tengok warna coklat ni. Sekejap. Sorry siang kat awak. Macam indah je. Ya, ini warna jarang ada dalam pasaran. Dia coklat, dark coklat. Dark coklat. Lagi nampak comel, nampak macam tapi itulah sebab saya ni dalam tu ada tudung. Okeylah macam ni kalau tak pakai tudung tu kita boleh tahu dah dia punya kemasan jahitan. Lepas tu cantiklah warna coklat ni. Maksudnya saya tak ada lagi lah warna orang panggil coklat indulgent. Cantik. Tengok ni dia punya sulaman. Hadiah terus. Tak apa. Okey. Letak je kat situ, Dik. Ini contoh. Kejap. Okey. Ini adalah contoh gubahan yang dibuat. So dalam ni ada telekong je. Telekong. Alahai comelnya, maksudnya kalaulah ada yang kata, oh saya nak cari hadiah untuk Lepas ada yang bertunang. bertunang. Ambil dalam 5 dulang juga. 5 dulang. Alhamdulillah. So Terengganu ni memang dah terima banyak dah tempahan daripada untuk tunang, untuk kahwin. Diorang ni kreatif, pandai mengubah. Lepas tu contohlah kalau saya nak bagi hadiah pengantin pun, saya tengok dah cantik macam ni, lagi best bagi hadiah. Maksudnya sama ada kotak, minta digubah, cantik kan? Tangkai boleh pegang. Oh gitu. Bijak Oh bijak sangat ni. Saya anak muda. Dah tak nak guna paper bag kan. Ya. Betul. Jadi bila bawa, Dia buat paper bag. cantiknya, pandainya kamu buat. Orang tak sangka tukar semayang. Ke bunga. Ingatkan bunga. Rupa ini kain telekon ni kan. Telekong Kain Ni lah yang warna coklat ni. warna coklat. Ini yang dia, coklat ni pun cantik. Cantik sangat. Cuba tengok. Warna latte cantik. Sangat cantik. Harganya 139. 139. Exclusive box dan juga free Ahmad perfume. Okey, cuba ambil exclusive box dengan Ahmad perfume tu. Okey, tuan-puan sekalian, kalau kita jalan lagi, kita tengok ini ada tudung eksklusif. Yang ni tak banyak ke? Yang tu dah tak banyak. Kita tunggu juga production sebab HQ Habira. Okey, ni ada lagi. Ni pun cantik ni. Ini kita let go lah ni. Maksudnya kita cuba habiskan stok. Ini tudung ni. Lepas tu kita ada banyak jubah eksklusif sebenarnya. Kita ada banyak jubah eksklusif, boleh nampak. Lepas tu ni
Kurta-kurta yang sangat premium, quality. Ini banyak lagi. Esok ni untuk sepenuh cuti sekolah ni kita bagi semua less 20% ke 50%. Semua ni ada less ni. Jadi kita ajak seramai mungkin yang datang. Okey. Tu ada jubah plain. Ini adalah tempat koleksi tudung. Inilah antara tudung kita yang terbaru apa semua. Maksudnya penting sangat gabungan idea HQ dengan branch supaya production mesti seiring. Sebab kemungkinan ada orang pergi cari yang ni esok dekat HQ. Saya tak tahu kenapa HQ tak terima idea tu. Very good idea buat gabungan tu. Satu set. Orang suka. Ya. Ini tudung yang ada awning. Nampak tak? Ini siapa yang suka awning, ni tudung awning. Lepas tu tudung yang saya pakai ni tudung ni lah. Tudung dahlia yang saya selalu pakai hari-hari. Okey, kemudian kalau tengok lagi, cantik kan galeri butik Galeri Terengganu. Dua-dua cantik lah. Tuan pastikan bila anda datang ke sini, cuba tengok ada kurta eksklusif. Yang ni pun kita potongan 20%. Tengoklah 20 ke 40 ke 50. Contoh kurta lelaki high quality ni, tuan-puan sekalian, sangat cantik kemasan dia. Bila orang lelaki pakai ni, dia memang nampak elegan, memang nampak mahal. Cuba tengok. Kalau zoom, kain dia cotton linen dan memang tebal. Maksudnya kalau badan tu walaupun perut tu buncit sikit, dia jadi macam cover. Dia jadi tak nampak, dia nampak lurus juga. Dia cover. Dia tak melekat pada perut buncit tu. Gitu. Ini sekarang saya kan galeri kan ada di Seremban tu HQ. Sekarang saya berada di branch Terengganu. Kita dah buka 2 tahun lebih dah ni. Cuba tengok ni. Pilihan-pilihan kurta lelaki yang eksklusif. Tengok ni. Oi, cantik. Cantik. Tengok ni. Kalau kita tengok dengan design dia, siap ada ni Jadi orang nak bercuti ke Terengganu esok, jom datang singgah Galeri Ustaz Osman Terengganu. Dan kita dapat feedback yang sangat banyak. Orang suka sejubah, betul tak? Betul. Sebab tengok ni kain yang jubah. Adik bawa turun satu. Okey. Kalau customer cakap jubah kita ni dia punya kualiti kain dia lain. Lain. Sebab ramai jubah kat lain dia licin, berkilat itu. Yang ini daripada HQ ke dari sini? HQ. Ya, betul. Sebenarnya ramai orang suka sejuk. Dia punya cotton tebal. Lepas tu jahitan kemas. Lepas tu orang suka lengan pendek. Santai-santai. Sebab kita Malaysia ni ada panas, banyak panas. So kadang tak sesuai yang panjang tapi nak pakai jubah. Jadi kita ada jual jubah lengan pendek, kemasan jahitan, dan memang sedap sangat dipakai. Jadi siapa yang nak lengan 3 suku ada. Ini panjang sikit. Ini lengan pendek dengan 3 suku. Tapi yang nak lengan panjang, no problem. Contoh yang ni tetap ada lengan panjang. Jadi memang masa saya sendiri dulu yang beli jubah ni, cari kedai susah sangat nak cari yang ini tebal tetapi sejuk. Boleh nampak terletak elok, tebal, sejuk. Sebab tu ramai orang puas hati dengan jubah lelaki yang kita jual. Ini jadi orang nak pergi Mekah, nak pergi buat umrah, mari cari jubah kat sini. Okey, makasih. Harga ni biasanya dekat 200. Betul. Material yang sama ni biasa di pasaran anda akan jumpa 200 lebih. Tapi di sini kita jual berapa? 85. Bawah daripada 100. Ya, betul. Saya rasa macam tak logik yang ni. Betul. RM85 sahaja jubah lelaki yang high quality macam ni. Saya rasa yang ni kena check balik ni. Serius? Yang lengan panjang 95, yang lengan 95. Itu pun saya rasa macam tengok balik. Customer orang baca kat sini. Kalau kat luar biasanya 200 lebih kan. 200 lebih kan yang sama. Sorry. Tengok kalau anda datang kat sini, ada set sofa. Tadi kita buat live jadi tunggal langgang sikit. Ada set sofa yang sangat selesa untuk anda rehat. Mungkin ini ada banyak lagi. Ni jubah ni lagi lah. Ini jubah orang panggil apa? Memang share. Ni pun cantik. Ni yang premium ni. Okey, so kita jalan. Ni baju budak lelaki kurta. Kalau datang sini fitting room selesa. Okey, ada 2 fitting room, satu kat sini, satu lagi di sini. Kamai luas fitting room.
selesa, sejuk. Oh, kipas tak berhenti. Tapi kalau ada orang dia nak cepat, dia tak tunggu ataupun dia try luar ni, tengok cermin besar ni. Ada cermin besar. Kemudian ada banyak sangat cermin kat sini. Sini cermin lagi. Sini ada cermin lagi. Sini ada cermin lagi. Gitu. Okey, so ini antara pilihan jubah-jubah yang lain. Sebenarnya okey, jubah-jubah ini apa ni panggil? Mini kurung. Mini kurung. Mini jubah orang panggil, mini jubah. Bukan mini kurung kan, mini jubah. Dan ada lagi yang lain-lain. Ni telekung, ada banyak lagi. Ada telekung kanak-kanak, ni telekung kanak-kanak ni. Ini telekung kanak-kanak. Lepas tu sini ada makanan sunnah, madu apa semua. Okey tak jualan madu kat sini? Okey, alhamdulillah. Madu. Okey, alhamdulillah, madu-madu di sini kita jual. Tu apa sekian, madu sidir antara madu termahal. Biasa orang jual 200, 300, 400 satu botol ni. Tapi kita jual madu sidir RM130 sahaja. Okey. Jadi tuan puan boleh tengok macam-macam lah ada. Alhamdulillah. Aduh. Kenapa rasa macam dah ni? Jadi tak apa dik. Saya cakap kat sini lah. Okey, saya duduk pula. Allah Akbar. Okey, ini contoh gubahan. Itu yang minyak wangi. Oh, cantiknya. Ini apa sekalian? Ini gubahan cinta syurga. Pandainya. Siapa yang kreatif sangat ni? Puan Syak lah, Puan Syak. Syak, awak tak boleh, awak kena sepanjang hayat galeri. Jangan bimbang, kita akan bincangkan. Terbaik ni Syak. Okey, tengok ni, dia buat minyak wangi ni. Dia buat dalam bentuk hantaran. Ini pula gubahan. Syak ni, Puan Syak ni adik ipar saya. Ini kain pelekat. Lepas tu ini kain telekung. Siapa yang nak buat gubahan. Subhanallah. Kemudian ada ini contoh, apa tu nama? Sejadah. Macam akik batu, akik gulung. Macam akik gulung, sejadah. Masya-Allah. Cantik. Lepas tu ni ada gubahan Al-Quranul Karim. Jadi masya-Allah tuan-puan sekalian, datanglah esok lusa tulat. Kan cuti sekolah ni, siapa datang bercuti, singgahlah ke galeri Ustaz Asmat Terengganu. Kita ada buat promotion harga sehingga 50%. Harga asal 160 jadi 80. Harga asal 100 jadi RM50 saja. Terutamanya baju yang berkilat tu, memang kita nak lego potong je 50. Kan, kain yang berkilat tu. Okey, so sini kita nampak ada kitab Edu Solihin, ada jute bag. Jute bag baru tak sampai lagi ke? Habis. Oh. Daripada China. HQ pun habis. Lama. Itulah sayangnya. Dalam beberapa hari tu habis tu masa tu. Tuan ambil pre-order. Ambil pre-order. It's okay. Tuan sekian last kali dekat luar ni. Ada macam-macam lagi dekat luar ni. Dan kita akan berhenti di sini. Adi ni adik saya. Baru tahu ada set tu. Comel sangat. Memang dah. Satu buah, masya-Allah. Itulah. Bagi tahu dah Puan Syak buat, adik Ipah buat. Tak, pelik kenapa Ishu tak terima idea tu. Memang sangat. Mungkin auruf berbeza. Betul. Tak, dengan set tu bagi dengan croissant, dengan handsock warna sama. Itu very good, brilliant tu kata. Kena kekal selama-lamanya. Kita akan naikkan menjadi tak apa nak, kita bincang semula. Okey, ni ada handsock, ada macam-macam lah ni. Memanglah aksesori. Kat sana pun kena beli ni lah, susun aksesori kat luar lah. Yelah, kena buat macam ni. Pandailah korang ni. Okey, ni lah ada ni ada baju-baju blouse. Blouse tu pun lawa-lawa macam ada. Masya-Allah. Sana pun nak jual juga tu, yang ujung tu. Ada orang nak beli tak tu? Berebut kan? Jangan. Encik. Sudah berpunya? Siapa yang punya? Okey. Alhamdulillah, terima kasih semua. Semoga anda ada rezeki untuk membeli apa yang kita kongsikan tadi. Dan saya bersiar langsung daripada Galeri Ustaz Asmat Harun Terengganu.
Siapa yang datang bercuti, silalah singgah. Katanya ramai yang pilih Terengganu sebagai tempat percutian. Sudilah singgah, kita ada offer sehingga 50%. Kemudian bila anda nak membeli, mungkin anda nak beli online, ada dah nombor telefon dikongsikan kan. Anda boleh hubungi nombor telefon dikongsikan tu, ataupun anda cari Galeri Ustazah Asma Harun Terengganu. Galeri Ustazah Asma Harun Terengganu. Sekiranya lah stok tu habis di sini, mereka akan order daripada, maksudnya biar HQ lah buat post. Faham? Gitu kan. Okey, terima kasih semua. Selamat malam, selamat berehat. Esok hari Sabtu, Ahad, Isnin kan, katanya sampai Selasa kita cuti sekolah. So datanglah singgah. Mohon maaf salah dan silap, semoga bermanfaat. Terima kasih pada semua tim. Mei sini. Ini pengurusnya, Puan Syak. Tangan dia ni memang kreatif. Anak yang comel tadi tu anak dia lah. Ini adik ipar saya. Itu Abdul Hadi tadi tu adik saya. Gitu. Jadi Puan Syak ni memang kreatif. Tahniah kepada tim dia yang sangat hebat. Staff semua berapa orang? 7. Semuanya 7 orang. Alhamdulillah, tahniah. Terima kasih semua yang di sebalik tabir. Okey, tahniah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nun. Tu adik saya Abdul Hadi. Itu suami saya Tengku Fazli. Okey, mereka lah yang menguruskan Galeri Terengganu ni. Alhamdulillah. Tahniah, terbaik.